sebelum saya nak tanyakan soal secara ringkas, jawab secara ringkas, saya nak maklumkan tentang apa yang telah saya jumpa di pinggiran ataupun di pihak lapangan. Di lapangan berapa sesi perjumpaan di bawah. Saya rasa sedih juga lah, sedih. Bila mana ada bukan satu lah, ada 5 hingga 6 keluarga di peringkat lapangan di bawah. Apabila selepas sesi sekolah berlaku, sudah habis sesi sekolah, pagi, petang dia orang balik, ada setengah keluarga yang ada kemampuan. Saudara muslim ada kemampuan. Dia orang hantar anak di cover yang ada sedikit bayar, dikenakan bayaran oleh pihak tertentu untuk sekolah. Tetapi berapa banyak keluarga yang sekarang ini yang terkesan apabila ditanya apa saya ada di padang-padang ataupun di lorong-lorong jalanan ni, tak ke sekolah kah? Tidak pergi ke cover kah? Tidak pergi ke kelas-kelas tambahan kah? Apa yang saya dengar kawan muslim, dia kata ibu dia tak ada duit, ibu dia pun tak ada duit, bapak dia pun kerja pun cukup-cukup makan. Ini mendatangkan satu perkara yang tidak boleh kita pandang enteng, pandang indah. Tentang apa yang berlaku sekarang ni, ada setengah keluarga yang tidak mampu, walaupun kelas cover yang RM8 ya, sebab kan ada anak-anak yang ramai dan mereka akan ketinggalan dalam sesi pembelajaran ilmu yang lain. Ini perlu kita lihat sebagai pimpinan masyarakat. Kalau mesti kita di kalangan negara yang mempunyai harga minyak yang paling rendah, nomor 2. Nomor pertama adalah Brunei yang rendah, yang 2 adalah Malaysia. Kalau dibandingkan dengan negara Thailand, Asia lain, minyak mereka tinggi, cukup tinggi. Termasuklah juga dengan perkara-perkara lain. Dan juga sekarang ini subsidi sebanyak 90% daripada seluruh perbelanjaan. Dan apa yang kita bincangkan tadi, segmen-segmen tertentu disubsidi telah dijawab bersama musim dan juga perkara-perkara lain. Cuma saya petik sikit dan nak share sikit tentang di Pulau Pinang sajalah, di Pulau Pinang sebagai anak Pulau Pinang. Apabila perbelanjaan ataupun bajet untuk LRT, bajet untuk pembesaran lambangan terbang Pulau Pinang telah diluluskan dan mungkin tahun depan akan dilaksanakan proyek-proyek. Apakah proyek-proyek ini dapat membantu memberi satu domino efek ekonomi terhadap Pulau Pinang, dan juga adakah kesan itu dapat mengalir ke poket rakyat Pulau Pinang khususnya sebagai simbol wakaf yang relate dengan ekonomi negeri, boleh memberi pandangan dalam kursi yang kedua ini sebelum kita nak pas kepada hadirin ini. Terima kasih Yamin. Sebelum saya menjawab persoalan itu, saya tertarik untuk meneruskan perbincangan kita dari konteks apa yang Tuan Syahrir cakap tadi. Kalau kita tengok konteks dari segi pembelajaran yang besar telah diberikan untuk pendidikan dan juga kesihatan. Dan tadi Tuan Syahrir juga mengatakan bahawa ada keperluan besar ataupun keperluan besar juga diberikan kepada sahabat dan sahabat. Kita kena terima hakikat bahawa pada ketika ini kerajaan hari ini telah honor perjanjian MA63. Sebelum ini, kerajaan sebelum ini tidak tidak tunaikan janji-janji MA63. Jadi dengan di bawah kerajaan perpaduan hari ini, salah satu agenda utama adalah untuk menunaikan janji-janji MA63 bahawa ada keadilan dari segi semua rakyat di negara kita, insyaAllah. Dan saya kira salah satu daripada strategi keputusan juga untuk memperkasakan infrastruktur di Sabah dan Sarawak, insyaAllah pusat capital untuk kerajaan Indonesia juga akan pindah ke Kalimantan. Dan dia akan bersatu lagi strategi punya situasi berbeza. Apabila kita mengadakan infrastruktur yang lebih baik, maka akan ada spillover dari segi ekonomi kepada rakyat-rakyat kita khususnya di Malaysia Timur, insyaAllah. Baik, dan saya juga suka untuk tertarik untuk meneruskan perbincangan kita apabila kita bercerita tentang SCR dan sebagainya. Karena dalam peruntukan kerajaan Madani kita ada inisiatif rahmah itu sendiri yang ada peruntukan tambahan daripada 8 million kepada 10 juta, daripada 8 juta kepada 10 juta dari segi SCR. Maksudnya sebelum ni kita hanya beri 3,100 untuk satu keluarga, dan telah ditingkatkan kepada 3,500 ini 3,700 ya, peningkatan yang begitu tinggi dari segi SCR-nya. Dan kedua dari segi mereka-mereka yang di bawah umur berapa tahun?
dapat peruntukan 350, sebelum ini telah ditingkatkan kepada 500. Jadi ini seperti mana yang Wali Amin dan juga Tuan Sri telah katakan tadi, ini salah satu contoh subsidi bersasar yang diberikan terus kepada mereka yang memerlukan, rather dan kita bagi kepada semua rakyat yang mungkin tak ada keperluan pun mendapat subsidi. Dan mereka ni, apatah lagi yang mereka ni sebenarnya mampu untuk memberi rather dan menerima. Baik, dan kembali kepada persoalan yang ditujukan oleh yang Bapak Amir tentang apakah pembangunan yang bakal dijalankan di Pulau Pinang ini, khususnya bagaimana kita dapat meningkatkan lagi ekonomi di Pulau Pinang. Saya kira yang pertama, kita sedia maklum Pulau Pinang itu sendiri sudah menjadi sekian lama menjadi pusat dalam pembangunan ataupun pembuatan micro semiconductors. Jadi terlihat sepanjang tahun banyak kilang-kilang luar yang telah wujud di Pulau Pinang ini dan kekal di Pulau Pinang ini. Kerana insentif itu telah pun diteruskan oleh kerajaan. Dan saya juga difahamkan bahawa dalam ekonomi hari ini, apabila ada pendidikan dan sebagainya, semiconductors ini akan kembali meningkat naik kerana ada keperluan untuk kita buat chip dan sebagainya untuk kita masukkan dalam peranti-peranti komunikasi. Maka itu akan memberi satu peluang pekerjaan, peluang untuk kata apa dari segi ekosistem ekonomi sekitarnya. Mungkin pada di kawasan tersebut akan ada SME atau micro SME yang dapat menjalankan perniagaan untuk memenuhi keperluan di persekitaran ataupun ekosistem kilang itu sendiri. Dan yang paling impak yang besar yang saya lihat daripada layawan kali ini adalah yang Hormat Perdana Menteri Malaysia juga ada menyatakan bahawa akan menyalurkan tambahan 500 juta dari segi pembiayaan mudah ataupun soft loan untuk dilaksanakan development of ataupun pembangunan tanah-tanah wakaf di seluruh negara. Dan saya suka untuk memaklumkan bahawa kita telah mengatasi tanah wakaf di Pulau Pinang yang boleh dimajukan, insyaAllah, dan kita akan laksanakan untuk jadikan satu penanda aras ataupun satu kawasan komersial yang dapat memberi impak kepada kawasan di persekitarannya. Dan yang Hormat Perdana Menteri suka untuk kita melihat kawasan di dalam pematang tahun sendiri, dan kita sedang mengatasi insyaAllah tanah-tanah wakaf di dalam kawasan pematang tahun ini untuk kita bangunkan, dan kita akan bekerjasama dengan pihak syarikat JJP di bawah Kementerian Kewangan untuk kita majukan tanah-tanah wakaf yang berpotensi. Dan akhirnya manfaat itu bukan hanya kepada masjid yang berdekatan, tapi kita boleh akhirnya itu juga kita dapat sumbangkan kepada orang lain, insyaAllah. Dan saya juga suka nak bawa balik kita semua kepada agenda yang lebih besar dalam belanjawan pada kali ini adalah itu agenda Bumi Putra. Walaupun kerajaan hari ini adalah kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi agenda Bumi Putra tidak dikesampingkan. Dia masih menjadi sebagai agenda yang penting untuk memastikan hak-hak ataupun kepentingan Bumi Putra itu terpelihara. Jadi kalau saya dapat share di sini Wadi Amir dan Tuan Sri, Bumi Putra agenda akan ada beberapa penambahan dari segi balik kepada education tu, maknanya ada peruntukan yang baik kepada para untuk akan ditambah baik dari segi skill-skill baru kepada maktab di bawah para, supaya anak-anak Bumi Putra ini dapat kita angkat mereka akhirnya nanti menjadi pekerja-pekerja ataupun skill worker dalam bidang-bidang yang penting seperti aerospace dan juga industri kreatif. Dan saya lihat di sini untuk agenda Bumi Putra juga diperuntukkan sehingga 1.6 bilion dari segi fasiliti pembiayaan dan juga jaminan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa SME Bumi Putra ni berdaya saing, seperti mana yang Tuan Sri cakap sebentar tadi, bahawa ada keperluan untuk kita bantu mereka pasca COVID ni. Kerana sepanjang COVID ramai yang tak dapat berniaga, sepanjang COVID ramai yang terpaksa mengikat perut. Maka dalam ketika kerajaan hari ini dan kerajaan
hal ini dah semakin orang kata apa balik, maka kita kena beri peluang kepada mereka melalui skim-skim ataupun pembiayaan mudah supaya mereka dapat kembali memulihkan perniagaan. Dan saya suka untuk berkongsi pada rakan-rakan yang mendengar pada pagi ini bahawa kerajaan komit untuk memberikan ada data baru. Kerajaan komit untuk memberikan 25 juta dalam bentuk grant matching IT card kepada perbankan. Maknanya kerajaan bekerjasama dengan institusi perbankan. Sebagai contoh, yang saya ada pelajari di sini adalah kerjasama di antara bank negara dan juga bank Islam, yang mana dia memberikan pembiayaan mudah kepada SME dan juga micro SME sehingga 50,000 pada kadar faedah yang begitu rendah, untuk memastikan bahawa ada ruang-ruang untuk kita bangunkan SME dan juga mikro perniagaan baru di negara kita ni, di negeri kita lah khususnya ni. Dan saya yakin dan percaya dalam keadaan hari ini, apabila PMX kita telah meletakkan diri dia sebagai satu ataupun salah seorang daripada pemimpin Islam yang berpengaruh di dunia ni bagiannya, maka impak tu akan kembali kepada kita sebagai sebuah negara, dan akhirnya kita akan cuba saya upaya melalui Majlis Islam Pulau Pinang, melalui Yayasan Islam Pulau Pinang dan juga saya sendiri di bawah Wakaf Pulau Pinang, untuk lihat ruang dan peluang yang dapat dimainkan untuk membawa lebih banyak lagi pelabur-pelabur luar untuk datang ke negeri kita ni khususnya, untuk sama-sama mengangkat ataupun melihat macam kita boleh melabur dalam aset-aset yang strategik wakaf ni, dan akhirnya manfaat itu kita dapat kembalikan kepada rakyat seluruhnya di Pulau Pinang, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Muhsin tentang situasi belanjawan dalam negara dan juga disentuh juga tadi di Pulau Pinang. Jadi kita kembali kepada yang kedua sebelum kita nanti kepada yang hadir pada pagi ini. Saudara Tuan Suhaimi, pelancongan adalah satu sektor utama di Pulau Pinang. Tak boleh nafikan Pulau Pinang dengan pelancongan. Dikelilingi laut, industrinya yang hebat. Sudah tentu terkait dengan PDK, pihak bertempatan yang meletakkan undang-undang, peraturan dan garis panduan yang memungkinkan Pulau Pinang akan lebih memecut dari segi ekonomi, ditambah pula dengan belanjawan yang telah dibentangkan bawah ini. Jadi persoalannya sekarang dengan saudara Suhaimi, Dr. Hari, pandangan saya apabila berlakunya lonjakan ekonomi, apabila terkait dengan belanjawan 24 yang dibentang balik Perdana Menteri, bagaimanakah segmen-segmen masyarakat seperti mana pemain budaya yang boleh menjana pendapatan? Contohnya di airport Pulau Pinang, apabila pembicaraan boleh ataupun tidak, segmen-segmen ini ditekankan untuk memberi pulangan kepada activity kebudayaan. Apabila datang pelancong luar, diberi satu sesi atau segmen tertentu yang ini boleh membantu dari segi ekonomi, persatuan, kebudayaan yang berada dalam Pulau Pinang dan juga lain-lain. Saya minta saudara Tuan Suhaimi menyentuh sebuah sedikit tentang di samping belanjawan ini dan terkait dengan membantu segmen-segmen masyarakat persatuan di Pulau Pinang ini supaya mereka dapat merasakan, dapat juga akan terasa manfaat daripada apa yang telah dibentangkan oleh PMX dan juga polisi-polisi baru yang akan diwujudkan di dalam PBT Pihak Tempatan Majlis Bandar Pulau Pinang. Silakan. Terima kasih Perdana Moderator YB Senator Amir. So saya tarik juga saudara Muhsin tadi beberapa perkara mengenai Pulau Pinang. So kalau kita kaitkan dengan Pulau Pinang, so kita tengok seperti yang dikatakan tadi, kita buat pembahasan airport on the way, dah diluluskan, dan PM kita pun dah announce nak buat LRT MRT. So dulu bila kita bukan kerajaan, so cukai yang kita bayar kepada federal tu dipulangkan hanya sebahagian yang kecil. So untuk pembangunan tu kita kena buat sendiri Pulau Pinang. So apa kita buat? Kita nak buat 3 pulau. Daripada hasil 3 pulau tu kita nak buat transport system. So satu negara ataupun negeri dia perlukan satu transport system yang efisien untuk dia maju, untuk move the people, move the economy. Tapi kalau transport system kita tak maju, so how kita nak bawa pelabur masuk bila negeri kita ni? So negeri kita ni independent dulu. Bila independent tu kita kena create 3 pulau untuk kita jana income, untuk kita buat infrastruktur
transportation system tu sekali. Jadi apabila kita jadi kerajaan, kita pusat dan satu kerajaan perpaduan dipimpin oleh BMX. BMX kita tahu dia very visionary, people oriented, masalah masyarakat dalam masalah dia. Education is important. This is the fundamental of our BMX. So itulah yang dia bawa. So bila kita dia faham benda ni, dia luluskan sistem MRT apa semua. So kita dah reduce daripada 2 bulan kepada 3 bulan. Kita bukan nak membebankan masyarakat nelayan ataupun merosakkan ekonomi ekosistem laut. Kita tak nak benda tu dibuat, tapi kita masa tu pilihan dia kurang. Kita terpaksa buat untuk mengimbangi ekonomi masyarakat melalui development, sebab kita kena sustain on our own. Itu yang pentingnya, kenapa kerajaan yang kita lantik ni adalah kerajaan yang inklusif, yang dapat beri perhatian kepada semua. Walaupun kita tengok di Banten Timur bukan anda kita membangkang, tu still PM bagi keuntungan yang besar untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Inilah PM yang kita nak angkat yang menunjuk. PM adil. Dia adil. Inilah satu PM yang kita nak angkat dan menunjuk. So kita tak buat benda tu, kita memfitnah lagi. So this is not right. So kalau kita ambil konteks Penang, this is within the Penang, kita ambil konteks Penang tu, kita tengok 3 pulau. Since kita dah boleh buat sendiri, kita abolish 2 pulau, kita buat 1. Pasal kita dah ada perjanjian dengan developer soal, kita teruskan. So we have to manage development dengan kita tengok salah satu is transport system diluluskan, airport pun diluluskan. Kenapa? Kapasiti pelancong itu sendiri. So bila banyak pelancong datang kepada kita, dia akan ada spillover effect to masyarakat komuniti setempat. Banyak restoran, makanan, taksi, hoteliers. Bila hotel datang banyak ke sini, so dia boom the ekonomi di sektor. Dan bila kita ada transport system yang bagus, kita ada port, Penang port dan sebagainya, dia akan boost the ekonomi. So lah, at the same time, industries kita pergi Silicon Valley, Penang Silicon Valley. So orang berminat kat Penang because dia transparent, very accountability. So kita manage the state very well. So we have a vision to make the Penang a better place. Dan kita ada masyarakat yang berpendidikan, so engineering base. So banyak orang nak datang. Why we education now? So kalau kita ambil contoh, kalau sekarang kita terpaksa import engineers daripada India, daripada luar, kenapa kita kekurangan pakar skill? Sebab tu kita fokus dengan education. So, macam tak ada kali untuk Mara buat technical studies, kita ada PSDC untuk program-program TVET, kita belajar banyak untuk program TVET, untuk kita cultivate engineering student untuk tanam minat mereka towards engineering. Jadi kita boleh create more engineers, more opportunities, more workers. Jadi investors dia datang, dia kata still workers ada, cuma labours kurang. Labours kita boleh import lah, no problem. Tapi yang penting dia nak skill workers. Skill workers, kalau sekarang kita tengok skill workers yang dibelajarkan, dia kena bawa daripada India dengan whole family. So the cost is very expensive. So they willing to pay high to us, tapi kita tak boleh nak serve the demand. So pasal itu BMX kata pendidikan itu penting, TVET itu penting. So it's been taught inclusively. Benda tu dah dikaji, itulah keperluan. So masyarakat kita have to be educated in terms of politics, in terms of growth of the country. So there is well balanced, well planned. So and the second thing is kesihatan. So kita kena ada masyarakat yang sihat. So betul lah. So these are the 2 factors. Kalau orang nak datang ke negara kita untuk invest, terus dia akan tengok how well we are educated. So second, our health system is good. So definitely dia tak nak lah ambil kerja selalu sakit dah. So these two are well balanced lah. Lepas tu dia nak tengok infrastruktur kita. Adakah infrastruktur kita akan support dia punya ekonomi? Dia nak export dia punya barang, ada ke port, ada ke airport. So adakah kita ada sistem state system yang supportive to the industries? Semua ni akan adalah bila big industry players masuk, then small industry players akan jadi the supportive environment. Dari supportive environment, pasal tu kita ada peruntukan untuk SMEs, micro SMEs, semua kita ada tingkat peruntukan. So big players come, small players can support. Jadi big players akan interested to come to us because we have very good small players to support their big industries. At the same time, kita produce the good engineers in Penang. So this is the environment yang kita nak create lah kan. Dari segi pelancongan tu memang famous lah Penang ni. Kalau kita tengok nasi gadak beratuk setengah kilometer walaupun dalam tempat duduk banyak lah, beratuk kat luar setengah kilometer. So kita jadi hub makanan kan, kita ada food heaven, Penang is food heaven. So orang memang nak datang, tapi kadang-kadang jam. Itu kita tengah mitigate isu itu yang kita nak buat MRT system, kita nak buat
jalan yang kita panggil Transport Master Plan untuk Penang Highland. So kita ada master plan tapi kita kurang dana. So orang kata Penang is developing too rapidly. But for me, development is very important. So kita tak boleh nak stop development untuk just mata-mata kata development tak boleh buat. You are developing too fast, too harsh. Tapi dulu kalau kita tak buat development, kita pun tak boleh survive. Kita survive on our own dulu. So development is very important to make Penang a better place. So it's very demanding. Masyarakat Pulau Pinang ni dia demanding sekarang. So it's all that educated, they are demanding. So we have to show that we have to keep up with them. So BBT tak ketinggalan lah. Macam saya sendiri sebagai emergent kena buka satu service center because of the demand. So masyarakat bila dia grow, bila state grow, development grow, the expectation become very high. So dia nak servis yang baik, improve quality, improve. So in terms of transportation, in terms of economy, so in terms of PPT punya service, enforcement, dia nampak warga asing punya dia buat telefon. Warga asing ni beli minyak, macam mana dia ambil minyak subsidi? Jadi saya again, government punya mekanisme lah yang kita akan usahakan subsidi bersasar ni. That's why subsidi bersasar pakai macam ni. Jadi ekonomi kita ni, dia have to be bersasar. Betul tak? Kalau tak, warga asing dapat, warga kayangan tu dapat, masyarakat yang memerlukan tu kadang tak boleh nak beli. So yang itu kita tengok selalu quality. Macam mana apa kontrol? Orang asing kau beli minyak, kami tak boleh nak beli. Tapi nampak macam mana? So benda ni tak dikawal. Nak kawal pun susah. Sebab have to be a very efficient system. So yang tu yang saya rasa PMX sedang mengusahakan. Walaupun kita baru setahun, we have another 3 more years to go. Kita nak ada supportive people behind him. We have to stand behind him because these people oriented. So kalau kita tengok dia memang masyarakat. So apa-apa yang dia buat tu is nampak drastic. Nampak potong sana, potong sini, subsidi sana, subsidi sini. So that's why kan bersasar. So ada orang manipulate benda tu. Yang manipulate benda tu bagi nampak kita buat benda tak betul lah. Kita potong subsidi untuk masyarakat, akan naik. Kita ambil contoh ayam. Bila kita ambil subsidi, apa luat, orang kata harga ayam akan melambung. Lepas tak ada subsidi, ada tempat ayam lebih murah daripada sebelum. Ada tempat masih kekal, ada pun naik sikit je. So persaingan tu akan ada. So it's a fair competition lah kan. Daripada kita bagi subsidi, ada orang akan manipulate. Dia fair competition tu akan kurang. So dia ada kebaikan, ada keburukan. Tapi itu situasi di mana kita terpaksa buat untuk make the country better. Kalau kita tak potong sepatutnya apa yang kita buat tu, then kita nak mengafikkan lah kan. So kita balik ke Penang lagi. So it's an industrial park. Why education be put into the first priority? Sebab kita panggil orang datang guys. So kita tak invest dalam modal insan. So not much engineers, not much technician to serve the industry. Kalau tak boleh serve the industry tak berminat datang sini. Tak kan dia nak buat kilang sini, dia kena import dari luar, the cost dia tinggi. Kita kena nak tengok how to reduce the cost of manufacturing. So that's why we need to produce our own people, skilled people. That's why education tu diberi keutamaan. So kita akan create more educated people, TVET dan sebagainya, technical people to support the industry. Penang is industry. Dan Penang is pelancongan. So apa sektor kita ada? Sektor makanan. Sektor makanan is ada berkait dengan pelancongan. So kita buat airport baru. Ada sektor lagi itu, Health industry, health industry. Yang sekarang ni daripada Indonesia, Betul. luar China tadi pun datang ke Sepanjang ni ada 5 hospital. Betul. Swasta, APJ, Sunway, Bagan Specialist. Betul. Salah satu. Dan betul kita akan di episode yang lain lah. Yeah. Dan tentang So that is health. That is health. That is health. Yeah, that's health tourism. Kita pun bagi fokus yang kedua kepada health. So that is health tourism. That's a big income. Penang, most of the tourism they come from medical tourism. Medical tourism dia datang melancong, at the same time dia pergi hospital ni untuk dapat perkhidmatan kesihatan. So that is another big sector. Kalau kita ada kat Penang, kita ada banyak, kita ada banyak hospital medical. Kat seberang tadi macam Wadi Center kita bagi tahu tu mainland. Kat Penang kita ada many private hospitals yang offer these things. Kadang-kadang dia pergi pun full, kena tunggu lebih daripada GH. Private sector kan. So the economy is there. So we have the Julian Prime Minister yang dare to change. So masalah masyarakat ni tak dilupakan. Masyarakat ni diutamakan.
So at the same time, we have to pull from somewhere to make Malaysia better. So kita sebagai masyarakat ni nak kena faham. Jangan semata-mata pergi dengar apa yang pembangkang cakap tu, lepas tu kita pun ikut-ikut lah kan. So yang nak susah tu kita tengok anak cucu kita nak kena fikir ni. So fikir for the next generation. What PMX is doing now is for the next generation. Kita buat platform sekarang untuk membentuk keadaan ni just for the next generation. Kalau kita masyarakat sendiri kalau tak boleh nak sokong dia, so what we are trying to do? Kalau kita menyesal kemudian tak boleh lah. So that's why we want to create an educated society yang boleh berfikir sendiri. That's our fundamental kan. Itu saja. Baik, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel. Dan sekarang kita bagi buka kepada yang pencah awak sehingga boleh bagi pandangan. Yang biasanya kata belanjawan ini perlu dikritik. Bagi pandangan dan cara. Silakan.